Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak murid yang cikgu kasihi sekalian. Baik, di pagi yang berbahagia ini kita menyambung lagi kelas PDPR kita ya. Okey, kita teruskan dalam tema kita yang keempat iaitu tema perpaduan. Ya. Okey, baik kita teruskan PDPR kita pada hari ini pada muka surat 78 ya, muka surat 78 iaitu tajuknya Kem Perkemahan Muhibah. Baik. Dalam muka surat 78 ni cikgu nak awak membaca petikan dengan teliti ya, baca petikan dengan teliti. Awak jangan langkah-langkah ya membaca tu. Dan fahami petikan, okey, sebab nanti kalau awak tak faham awak akan ada kesukaran untuk membetulkan petikan ni nanti. Dan seterusnya, kenal pasti kesalahan penggunaan kata dan juga kesalahan struktur ayat yang terdapat di dalam petikan. Baik, ini kalau awak baca awak akan jumpa nanti. Baik, okey, ini petikan dia yang cikgu sempat untuk screenshot ya, screenshot untuk awak yang tajuknya Kem Perkemahan Muhibah. Okey, jika awak baca daripada awal, okey, itu pada perenggan pertama ya, perenggan pertama di situ tidak mengalami apa-apa kesalahan. Cuba awak tengok pada perenggan kedua ya, perenggan kedua iaitu majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetangga kehormat. Majlis ini adalah untuk menjalin pautan perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Baik, jika awak perasan pada perenggan yang kedua tu, okey, ada perkataan yang dimerahkan ya, iaitu yang pertama perkataan tetangga dan kedua adalah pautan. Iaitu adalah perkataan yang telah dimerahkan dan juga ada struktur ayat yang dimerahkan. Iaitu selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Baik, cikgu baca ayat ni kali pertama pun rasa macam tak sedap. Ya, macam kita baca pun tak lancar. Bermakna, okey, di dalam struktur ayat ini mengandungi kesalahan. Sebab itu dia dimerahkan supaya perkataan yang berwarna merah ini dapat kamu murnikan. Bermakna perkataan yang salah dan struktur ayat yang salah kamu kena betulkan. Baik, sekiranya kau nampak pada muka surat 78 tu ya. Okey, dia dah bagi dekat situ penggunaan kata yang salah dan juga betul dan juga penggunaan struktur ayat yang juga salah dan diberikan yang betul. Baik. Kalau dekat sini cikgu dah bulat-bulatkan untuk awak ya. Okey, contohnya perkataan yang cikgu bulatkan di sini iaitu tetangga dan pautan dengan warna hijau. Okey, yang warna hijau ni adalah perkataan yang salah dan juga yang cikgu lorekkan, yang cikgu bulatkan dengan warna merah adalah merupakan struktur ayat yang salah. Tetapi pada perenggan kedua ni telah diberikan contoh ya. Baik, okey. Cuba tengok pada perenggan ketiga, okey, cikgu pun dah buatkan untuk awak. Cuba awak nampak ya. Okey, perkataan kaku, cikgu dah bulatkan dengan warna hijau. Dan kemudian perkataan kuntum. Okey. Kalau kita tengok pada perenggan ketiga, ayat yang kedua, maaf ya. Kemudian tetamu dan murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu muhibah. Okey, sesuai tak penggunaan perkataan kaku menyanyikan dan juga kuntum lagu? Okey. Baik, sebenarnya tak sesuai ya. Memang tak sesuai penggunaan perkataan ini untuk kaku menyanyikan lagu dan juga kuntum lagu. Baik. Dan juga dekat situ awak akan nampak cikgu ada bulatkan dengan warna merah. Okey, itu ayat tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkemahan. Okey, di situ sebenarnya ada kesalahan lagi ya, dan cikgu nak awak baca dan awak betulkan
perkataan dan juga ayat yang salah. Begitu juga pada perenggan yang terakhir, okey, perenggan yang terakhir iaitu perenggan yang keempat, okey. Perkataan pun cikgu dah bantu awak, cikgu bulatkan dengan warna hijau, iaitu perkataan menjamah dan juga laungan. Baik, ayat dia, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Biasanya untuk selera, apakah perkataan betul yang sebetulnya kita gunakan? Dan begitu juga dengan laungan lagu. Sesuai tak laungan lagu? Ya, okey. Biasanya laungan tu untuk laungan azan ataupun laungan ibu bergema memenuhi ruang fikiran saya. Tapi di sini laungan lagu. Okey. Memang tak sesuai sebab cikgu pun dah bulatkan untuk awak ya. Dan juga okey, awak nampak kat situ ada ayat yang cikgu bulatkan, iaitu daripada sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Okey, patutnya awak habiskan ayat tu. Sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Okey, itu pun adalah struktur ayat yang salah. Jadi tugasan kamu adalah untuk membetulkan perkataan dan juga struktur ayat yang salah ni ya. Okey. Jadi cikgu ada bagikan contoh. Baik, sekarang awak nampak, okey, cikgu screenshot lagi yang latihan yang sepatutnya kamu buat, okey. Latihan yang patutnya kamu buat. Cuba awak nampak tetangga. Okey, salah adalah perkataan tetangga. Okey, yang betul adalah tetamu. Okey, dan pautan. Okey, pautan. Pautan perpaduan. Okey, sepatutnya apa? Ikatan perpaduan sepatutnya. Dan seterusnya nanti awak catatkan perkataan lain yang cikgu dah bulatkan tadi, okey, di ruangan kosong yang salah dan juga awak kena betulkan. Begitu juga dengan penggunaan struktur ayat yang salah ya. Jadi awak tulis balik, awak salin balik perkataan yang merah. Okey, contohnya dia bagi di sini. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Itu struktur ayat ni salah dan dia telah betulkan di situ di sebelah kanannya. Okey, selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dapat dipupuk sejak di sekolah lagi. Dan itu adalah ayat yang betul. Dan ada, okey, ini dia dah beri untuk kesalahan struktur ayat pada perenggan kedua. Okey, dan setiap perenggan itu pada perenggan ke-3 dan ke-4 ada struktur ayat yang salah juga, kamu kena betulkan. Baik. Baik, ini contoh latihan di dalam buku yang awak kena buat. Sepatutnya awak buat macam ni ya. Okey, awak sediakan 2 kotak ataupun 2 bahagian. Tajuk dia penggunaan kata, salah, okey, tetangga, yang betul adalah tetamu. Yang seterusnya adalah pautan, adalah salah. Dan seterusnya ikatan adalah yang betul. Dan awak salin lagi ada 4 perkataan yang cikgu bulatkan tadi yang salah dan awak betulkan perkataan tu ya. Awak boleh rujuk kamus, awak boleh rujuk mana-mana buku yang awak rasa boleh membantu awak. Okey, dan arahan cikgu kat bawah tu, semua perkataan yang dibulatkan satu perkataan sahaja dengan warna hijau. Okey, ambil yang warna hijau lah maksudnya. Okey, dan dibuat pada satu muka surat. Okey, bermakna latihan yang ni dalam satu muka surat. Ya, jangan campur dengan penggunaan struktur ayat. Penggunaan struktur ayat tu awak buat muka surat lain, asingkan ya. Baik. Okay, yang ni pula contoh untuk latihan penggunaan struktur ayat. Okey, mula-mula awak salin contoh yang telah diberi. Kemudian, okey, awak sambung di bawahnya tu, okey, dengan kesalahan struktur ayat yang ada 2 lagi yang macam cikgu dah sediakan tadi ya. Okey. Awak buat, okey, ikut apa yang cikgu dah beri. Okey, macam yang ni tadi, yang salah cikgu dah bulatkan. Okey. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi. Dia yang bulat tu, yang cikgu bulatkan warna merah tu, awak salin semuanya dekat ruangan yang salah. Begitu juga untuk perenggan yang ke-3 dan ke-4. Okey, arahan cikgu di situ. Soalan kedua adalah untuk soalan yang dibulatkan secara berangkai dengan warna merah.
dan dibuat pada muka surat yang berlainan. Salin ayat yang salah di sebelah kiri dan yang betul di sebelah kanan. Okey, ikut seperti contoh yang cikgu beri. Baik. Baik, jadi awak buat latihan ni dalam buku Tata Bahasa, ya, buku Tata Bahasa. Jadi cikgu rasa sampai di sini saja dan sekian saja. Selamat belajar untuk anak-anak murid cikgu. Semoga doakan supaya pandemik kita ni akan segera berakhir, ya. Okey. Sekian saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.